Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya berada di Kuala Terengganu di hadapan Istana Marjah, iaitu Istana Negeri Terengganu, Istana rasmi Negeri Terengganu. Dan dia terletak di kaki Bukit Puteri. Jadi belakang sana nampak bukit, ada rumah api tu, atau Bukit Puteri. Di atas bukit tu ada kota Bukit Puteri yang bersejarah juga. Okey, dan di hadapan ni ialah jalan utama, dan tidak jauh dari kota ni ada sungai depan tu, Sungai Terengganu. Tak jauh dari Kuala Terengganu, tidak jauh dari Kuala Sungai Terengganu. Okey, dan belakang sana ada masjid Negeri Terengganu, masjid rasmi Negeri Terengganu, Masjid Putih. So sini tempat yang utama lah di Kuala Terengganu ni. Dan kita tengok ni, di atas pintu gerbang istana ni ada Jahata Kebesaran Negeri Kuala Terengganu. Jahata Kebesaran Negeri Terengganu Darul Iman. Jadi ialah satu simbolik kebesaran Negeri Terengganu, dan ada 6 perkara utama di atas jahata tu. Yang pertama, kita tengok ada logo mahkota. Mahkota ni melambangkan Kerajaan Kesultanan Negeri Terengganu. Dan di kiri kanan mahkota ni ada sebilah keris dan sebilah keris panjang dan pedang. Ini menandakan peralatan kebesaran Kesultanan Negeri Terengganu. Dan di bawah keris tu ada selampai yang menandakan alat istiadat kebesaran Negeri Terengganu. Dan di kiri kanan keris tu dan pedang ada buku. Di sebelah kanan tu buku tu ialah Kitab Al-Quran yang menandakan undang-undang Negeri Terengganu ni berasaskan undang-undang Islam. Dan sebelah kiri ialah buku undang-undang yang menandakan Negeri Terengganu ini adalah negeri yang adil, berasaskan undang-undang. Jadi inilah Jahata Negeri Terengganu. Jadi kita tengoklah keadaan di sekitar ni. Jadi ikut sejarah ni, istana ni asalnya dibuat untuk menggantikan, ataupun dibina untuk menggantikan istana yang asal yang telah terbakar pada tahun 1881 dulu. Istana tu terbakar dalam peristiwa api pecah gedung tahun 1881, apabila Istana Hijau tu terbakar semasa pemerintahan almarhum Sultan Zainal Abidin ketiga. Jadi ini dibina untuk menggantikan istana tu lah. Jadi kita tengok sini, ada tulisan sini, plak ditulis dibina sempena pertebalan Sultan Yang Maha Mulia Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah Ibni Almarhum Tuanku Al-Sultan Ismail Nasruddin Shah pada Sabtu 21 bulan Mac 1981. Jadi istana ni banyak peristiwa yang bersejarah berlaku kat sini lah, di Negeri Terengganu ni. Dan sini pun ada cantik kawasan luar ni, macam ada taman. Ke bukit sana, Bukit Puteri. Jadi di sinilah upacara perasmian untuk Negeri Terengganu ini dilakukan lah. Seperti pertebalan Sultan Negeri Terengganu, perkahwinan Sultan
dan juga hari hari birthday lah, hari ulang tahun sambutan hari jadi Sultan pun dia buat di sini, dan juga termasuk lawatan orang kenamaan luar negara disambut di sini dulu. Ada depan sini ada Meriam Meriam nama. Okey. Depan istana ni ada macam pintu gerbang satu lagi, dan ikut arkitekturnya ada pengaruh barat dan timur. Itu macam tingkap tu pengaruh Perancis istana Perancis. Ini adalah agak unik lah, dan cantik lah. Ni jatan negeri Terengganu balik semula. Kita tengok sini dengan jelas. Ni mahkota kerajaan Terengganu, menunjukkan kerajaan Sultan Beraja lah. Negeri Terengganu, pedang dan keris panjang negeri Terengganu melambangkan kelengkapan negeri Terengganu. Dan selampai tengah tu menunjukkan peralatan kebesaran negeri Terengganu, dan kiri kanan ada buku. Di kanan ialah Al-Quran, menandakan negeri Terengganu berasaskan undang-undang Islam daripada Al-Quran. Dan di sebelah kiri ialah buku undang-undang negeri, dan ia menunjukkan negeri Terengganu ni ialah negeri adil berasaskan undang-undang. Okey. So tempat ni memang menarik sebab ada taman depan ni. Ada macam pavilion tangga, dan pemandangan dari sini memang cantik lah. Belakang sana Bukit Puteri, ada kota sana untuk pertahanan zaman dulu, dan Murut juga rumah api di sebelah atas sana. Ni istana, taman depan sana. Jadi sini menarik juga, macam pavilion. Dan dari sini nampak istana. Jadi istana ini dimulakan dari satu sumber, maksudnya dia dibina pada 1879 macam itulah. 1896 ataupun 97 mengikut satu catatan, dan catatan lain mungkin ada berbeza tarikhnya. Dan pembinaannya ada delay sebab ada masalah kewangan masa tu, jadi lambat siap lah. Jadi akhirnya siap juga pada 7 Ogos 1903 barulah istana ini dilangsungkan istiadat naik istana. Jadi lambat jugalah masa tu dia baru boleh digunakan dengan rasmi. Dia dibina semasa pemerintahan Sultan
Sultan Terengganu masa tu lah. Sultan almarhum Sultan Zainal Abidin ketiga. Dan masa tu dibina oleh tukang buat istana ni lebih kurang 20 orang yang terdiri dari orang Melayu dan orang Cina. Dan kayu ni, istana ni diambil ataupun dibawa dari daerah luar, dari daerah Dungun. Jadi panjang cerita lah istana ni. Lepas tu ada kerajaan Negeri Terengganu ambil alih istana ni, sebabnya lepas tu kerabat diraja tidak tinggal lagi dekat sini. Dan pada satu masa pun kerajaan British pun ada minta untuk meletakkan pegawai mereka kat sini, sebab sini ada kekurangan pejabat kerajaan untuk meletakkan pegawai pentadbir British dan pekerja mereka pada masa itulah. Dan lepas tu zaman lepas tahun 50-an, 40-an dulu ada banyak perubahan lah, ditambah depan sana, jadi banyak perubahan istana ni dan banyak kisah yang sejarah kat sini lah. Saya rasa pun Raja Siam pun pernah datang kat sini pada tahun 1900, awal 1900 kata tidak lah. So sini adalah satu tempat yang menarik lah untuk dilawati di Kuala Terengganu ni. Sepatutnya di dalam bandar dan dekat dengan jalan utama, dan dekat dengan masjid semua ni. Masjid Negeri Terengganu belakang sana ya. Jadi saya rasa sampai sini dululah penyampaian saya tentang Istana Marjah ni. Okey, lain kali pula ya. Jumpa lagi.